السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على حبيبنا ونبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، faqad fazal muttaqun. Wahai hamba-hamba Allah, bertakwalah kepada Allah Azza wa Jalla dengan sebenar-benarnya. Dengan kita meningkatkan ketakwaan kita, meningkatkan amalan, menambahkan ilmu dan ma'rifah, semoga kita dapat mengabdikan diri kepada Allah Azza wa Jalla dengan sebenarnya, berdasarkan ilmu, kefahaman, mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para jemaah sekalian, pada hari ini 7 Januari 2022 bersama dengan Jumadal Akhirah 1443, kita mulakan minggu pertama khutbah kita ini dengan tajuk umur yang ada nilainya untuk melayakkan kita menuju ke syurga Allah Azza wa Jalla. Umur yang Allah pinjamkan kepada kita adalah suatu perkara yang sangat berharga, kerana dia lalu sekali je dalam hidup, dia tak akan ulang balik. Walaupun orang duk sambut hari jadi, tapi tak jadilah, sebab benda tu sudah berlalu. Daripada sambut hari jadi, baik sambut ingat hari tua, kan? Hari ini bertambah lagi umur kita. Ni bila sambut hari jadi pakak bergembira, suka-suka tiup lilin, hari mana dia punya belajar, dia punya budaya itu kita pun tidak tahu. Tapi kalau sekadar nak makan je lah. Cuma kita kata daripada kita bergembira, baik kita rasa kita makin tua, kan? Kita semakin tua. Umur yang Allah berikan kepada kita ni, dia lalu sekali je dalam hidup, dia tak akan ulang kali yang kedua. Sebab itu semakin hari semakin meningkat, semakin banyak bilangan, semakin menghampiri kematian. Maka para jemaah sekalian, dalam suasana negara kita masih lagi tidak begitu stabil. COVID masih ada, cuma dia bertukar mazhab je COVID ni. Daripada COVID-19 dulu mula-mula, lepas tu mari Delta, mari berapa sekarang ni Omicron, macam-macam bunyi dah. Ada kata nak mari pula, kita kata kita berdoa kepada Allah SWT supaya dia tak ada lagi yang mari, yang adanya yang pergi. Amin ya rabbal alamin. Supaya kita dapat hidup dalam keadaan aman, kembali seperti sedia kala, dapat melaksanakan ibadat dengan sempurna, dapat melakukan kehidupan bermasyarakat dengan aman damai ya rabbal alamin. Jadi oleh kerana COVID itu masih ada, tuan-tuan, para jemaah, naklah kita sentiasa berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah hilangkan penyakit ini, negara kita kembali aman, saudara-saudara, sahabat-sahabat kita yang dilanda wabak ini diberi kesembuhan oleh Allah Azza wa Jalla, yang belum kena tak kena, yang sudah kena biar selamat, dan macam-macam teori yang ada itu mudah-mudahan akan terangkatlah teori-teori yang ada. Maka kita kena memperbanyakkan munajat kepada Allah Azza wa Jalla. Bila kita berdoa, selitkan dalam doa kita, ya Allah, hilangkan wabak ini, kembalikan keamanan kepada negara kami. Para jemaah sekalian, walau bagaimana keadaan, setahun daripada tahun 2020, Mac 2020,
Kita mengharapkan 2021 hilang. Rupanya yang pergi tahun COVID belum pergi. Mari 22, insya-Allah tuan-tuan, kita pakat berdoa biar dia hilang. Negeri kita alhamdulillah 5 hari bulan telah diberi keizinan. Diberi keizinan supaya ditukar daripada fasa 4 pemulihan, maka dengan itu dapatlah kita kembali menghidupkan, mengimarahkan masjid-masjid dengan majlis ilmu, majlis kuliah, majlis tadarus, majlis pengajian, majlis ta'lim. Mudah-mudahan tuan-tuan menyambut pembukaan majlis-majlis ilmu ini dengan menghadirinya. Kilik kitab, pergi beli belajar, pergi mengaji. Bukan hanya sekadar update di Facebook, tapi tuannya tak muncul-muncul. Kita kata itu satu perkara yang sangat merugikan. Beralih kepada fasa, tapi kita tak beralih ke masjid, kita kata ini rugi. Waktu masjid tutup, kita marah. Waktu masjid buka, kita tak pergi. Waktu tak ada majlis ilmu, kita mengamuk. Bila majlis ilmu ada, kita tak muncul. Kita kata apa yang kita nak sebenarnya? Naknya komen je, cakap je. Dari sudut amalinya tak bertambah dan tidak meningkat. Para jemaah sekalian, alhamdulillah. Kita bersyukur pada Allah Azza wa Jalla kerana kita masih hidup. Sehingga kepada saat ini, minggu pertama tahun ini 2022, kita diberi nikmat oleh Allah untuk hidup dalam keadaan baik dengan tujuan untuk menambahkan amal-amal kebajikan, meningkatkan ketakwaan, menambahkan kebajikan dan amal soleh. Maka inilah peluang yang Allah anugerahkan kepada kita. Kita diberi nikmat ini, maka menjadi kewajipan kepada kita bersyukur. Maka apabila kita kata syukur, apa makna? Syukur bila Allah buka masjid, kita pergi masjid. Allah beri kepada kita harta, kita infak. Allah beri kepada kita tubuh badan yang sihat, kita bantu orang, kita cari rezeki yang halal. Allah beri kepada kita nikmat keamanan, maka kita gunakan nikmat yang ada ini. Jangan suka-suka, jangan duk main-main, jangan lara, jangan leka, sebab nikmat ini bila-bila masa boleh ditarik oleh Allah Azza wa Jalla dalam masa beberapa saat. Allah tak tarik nikmat dalam masa beberapa jam, beberapa saat sudah berlaku. Berapa ramai orang yang berjalan sihat walafiat, tiba-tiba dilanggar oleh kereta. Patah 3 pada saat itu. Kalau tak mati pun melarat hidup dalam keadaan sakit, bagai-bagai lagi ada. Kita duduk senang-senang, kumpul harta banyak-banyak, hias rumah comel-comel, ujang mari masuk dalam rumah. Yang adanya selut, yang adanya kerusakan. Ada lagi lah, banyak lagi bala-bala yang Allah nak cabut nikmat dia senang. Kerana itu, kata di para ulama, asyukru hafizun wajalibun. Sifat syukur itu menjaga nikmat yang sedia ada dan menarik nikmat yang belum ada. Ingat kata-kata asyukru hafizun wajalibun. Syukur menjaga nikmat yang sedia ada dan menarik nikmat yang belum ada. Sebagaimana peringatan Allah kepada kita, la in syakartum la azidannakum. Kalau kamu syukur, aku tambah. Tapi kalau kamu degil, kerah kepala, tak dengar kata, nikmat yang ada pun akan hilang. Kalau nikmat tak rusak, tuan dia pula hilang keberkatan, apa faedah hidup? Kaya, sombong. Takabur, lupa diri. Itu adalah merupakan suatu nikmat yang dicabut daripada diri seorang manusia, daripada seorang yang tawaduk, khusyuk, kepada seorang yang sombong, bangga diri. Ini semua sifat yang merusakkan seorang hamba Allah. Kita kata na'udzubillah, kita minta berlindung Allah Azza wa Jalla daripada sifat yang bahaya. A'udzubillah minasyaitanirrajim. Ya ayyuhallazina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul
wala tubtilu a'malakum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan jangan kamu merusakkan amal-amal kebajikan kamu. Surah Muhammad ayat 33. Maknanya Allah Ta'ala peringatkan dalam ayat ini amaran keras supaya amalan yang kita kumpul daripada muda sampai tua ini jangan dirosakkan. Apakah perkara yang merosakkan umur kita? Dia panggil daya'ul umur. Sepanjang umur kita kumpul kebajikan, tiba-tiba hilang begitu saja pahala kita. Kita kata inilah satu kerugian yang amat besar. Dalam ayat yang lain, Allah juga telah memberi peringatan terdapat amal soleh yang dilakukan oleh hamba-hambanya di atas dunia hilang berterbangan begitu saja. Sebagaimana dalam surah Al-Furqan ayat 23, wa qadimna ila ma 'amilu min 'amal wa ja'alnahu haba'an mansura. Dan kami hadapkan segala amal yang mereka kerjakan, kami jadikan amal itu bagaikan debu yang diterbangkan, yang berterbangan. Surah Al-Furqan ayat 23. Para jemaah sekalian, peringatan ini amat menakutkan kita. Kita amat bimbang apakah ibadat-ibadat wajib. Seperti solat kita, puasa Ramadan yang berapa puluh tahun kita lakukan dengan penuh berkat, zakat yang telah kita keluarkan beribu-ribu, dan ibadat-ibadat sunat yang lain yang telah kita lakukan, sedekah yang telah kita infak, kita tolong orang berapa ramai, tiba-tiba pahalanya menjadi rusak, sia-sia, berterbangan seperti debu yang terbang di udara, tidak memberi manfaat dan kebaikan kepada kita di akhirat, dan di atas dunia juga kita tidak dapat manfaat untuk pembentukan akhlak dan kepribadian yang mulia. Maka itulah satu kerugian, dia panggil kehilangan umur yang begitu panjang. Mungkin timbul tanda tanya. Kita tertanya-tanya dalam fikiran kita, apakah yang terjadi dengan kedudukan umur yang ada ini jika amal ibadat kita menjadi rusak atau sia-sia? Apakah umur kita termasuk dalam umur yang hina karena tidak dapat memenuhi amanah, menjadi umur yang berkat, umur yang membawa kebaikan? Cuba kita lihat dan kita kaji supaya perkara ini tidak terjadi kepada kita, insya-Allah. Para jemaah sekalian, berdasarkan dalil Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita simpulkan, kalau saya nak baca panjang, kita simpulkan secara umumnya. Yang pertama, sesuatu ibadat itu menjadi sia-sia dan rosak kerana ibadat itu dilakukan dengan tidak sempurna, tidak cukup syarat. Istilah orang sekarang ini tidak patuh SOP. Sedekah dengan harta yang tidak halal, mana nak jadi? Solat tapi tidak ikut peraturan. Tadi ada orang tanya soalan, dia kata sah ke tidak saya solat sunat tapi saya tak ambil wudu. Ini contoh dia ni. Berapa lama dah buat perangai lagu ni? Dia kata tak, baru je ni. Kita takut dia ingat kau ambil wudu ni untuk solat fardu je, solat sunat boleh. Jangan main-main. Yang kedua, apabila ibadat itu tidak dilakukan dengan ikhlas kepada Allah Azza wa Jalla, kita buat cukup syarat dengan wuduknya, dengan pakaian bersihnya, dengan comel lah kita kata, syarat-syarat cukup, tapi khalal, lompong dalam amalan kita sebab amalan yang kita lakukan itu tidak ikhlas kerana Allah Azza wa Jalla, maka itu juga tidak diterima. Yang ketiga, ada orang melakukan ibadat tapi dengan malas, kusala, sebagaimana dibuat oleh golongan munafik. Dia solat tapi malah buat bukan kerana Allah, kerana nak tunjuk pada orang, malas.
Yang keempat, dia panggil menunjuk-nunjuk. Buat kerana nak tunjuk orang. Kenapa pergi masjid? Tunjuk muka. Tuan-tuan jangan buat perangai lagu ni. Pergi masjid bukan kerana Allah, sebab nak tunjuk muka. Takut orang masjid boikot bila kita ada majlis kenduri ke, majlis apa-apa ke, orang tak mari rumah kita sebab kita tak pergi masjid. Gilah jarang-jarang, orang panggil check-in, tunjuk muka, ini juga masalah. Ataupun yang kelima ke bapa ni, kita buat itu kerana betul-betul riak, ibadat kita buat nak tunjuk kepada orang, ini yang kita takut. Kita sedekah, ambil gambar siap. Buatlah apa saja kebajikan pun, semua kita tayang belaka. Kita tak tuduh tuan-tuan yang ambil gambar ketika bagi sedekah itu tidak ikhlas. Sebab ikhlas itu amal qalb, amal hati. Tapi kita kata ini di antara mekanisme, di antara perkara yang boleh menghilangkan pahala. Yang seterusnya, mengungkit pemberian. Ini bahaya tuan-tuan. Mungkin kita bantu seorang budak miskin di kampung kita, kita bantu dia. Daripada sekolah rendah, 6 tahun kita tangguh dia belajar. Masuk menengah sampai SPM, 5 tahun kita tangguh dia. Masuk universiti 4 tahun. Berapa? 6, 5, 11, 15 tahun. Lebih kurang 17 tahun kita tanggung dia. Budak-budak ni hilang dari radar. Setelah dia dapat kerja, dia tak balik. Tiba-tiba bila dia balik setelah 20 tahun berlaku, kita ungkit. Bahasa budak. Mu dulu merempak, kutip kertas, kutip sampah di kampung ni. Aku yang tolong. Masya Allah. 20 tahun, pahala awak subur, hari ini down. Haba'an mansura dengan sebab mengungkit pemberian. Rugi tuan-tuan. Maka itulah yang kita kata, semua ibadat yang dilakukan tidak mengikut sunnah Nabi SAW, ataupun ibadat yang dilakukan tidak mengikut SOP yang sepatutnya, tidak ikhlas, tidak ikut apa yang diajar oleh Nabi SAW, maka kita bimbang pahala itu tidak dapat. Dan itu dari sudut kebaikan. Dari sudut perbuatan buruk yang menghilangkan pahala, iaitulah mengumpat, mengeji orang, maka itu dia panggil bankrupt akhirat. Dalam bahasa Nabi kata al-muflis, orang yang muflis di kalangan umat aku, orang yang baik, ada ibadat, ada solat, tapi mereka juga telah memukul orang, menzalimi orang, khianat kepada orang, maka orang itu dikira orang yang tidak baik, wal'iyazubillah. Jadi para jemaah sekalian, jagalah hasil umur kita, hasil mahsul kebajikan kita supaya tidak hilang. Maka para jemaah sekalian, ingatlah, rumah terakhir kita yang kekal selama-lamanya sebenarnya terletak di akhirat. Sama ada yang berada dalam kawasan yang begitu mewah, yang begitu indah, namanya surga. Allahumma ja'alna min ahliha. Ya Allah, jadikan kami, keluarga kami, orang yang kami sayangi termasuk di kalangan ahli surga. Ataupun sebaliknya, duduk dalam kawasan azab sengsara sepanjang masa. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Ya Allah, kami mohon perlindungan-Mu ya Allah daripada neraka. Para jemaah sekalian, ingatlah, semakin bertambah umur kita, maka umur kita semakin pendek. Pada masa yang sama, nikmat umur mula ditarik. Kekuatan badan dan tulang sendi serta orak saraf kita mula lemah. Mata semakin kabur. Gigi mula-mula longgar, akhirnya tercabut. Rambut mula berkurangan atau bertukar warna daripada hitam kepada uban. Hidup kita mula merasa sunyi, kawan-kawan sudah ramai yang mati. Tanda-tanda ini sewajarnya menggalakkan kita untuk menjaga umur kita menjadi lebih berkat dengan memperbanyakkan lagi amal soleh. Ukuran untuk menentukan sama ada umur kita berkat atau hina adalah bergantung kepada cara seseorang itu mengisi umur yang ada ini, sama ada banyak melakukan amal soleh atau maksiat. Untuk menjelaskan perkara ini lebih detail, saya baru je 2 hari lepas dalam tafsir kita kuliah subuh, ketika kita menafsirkan ayat 68 surah Yasin, wa man nu'ammirhu
nunakkishu fil khalqi afala yaqilun. Wa man nu'ammirhu. Allah kata mereka yang kami panjangkan umurnya. Nunakkishu fil khalqi, kejadian dia sudah berubah. Dulu kuat, hebat, sekarang ni lembek, lemah, tak berdaya. Afala yaqilun, Allah kata mu tak fikirkah? Yang kamu ni dulu lemah, sekarang lemah, bila-bila pun lemah. Tuan-tuan boleh tengok dalam rakaman kita tafsir surah Yasin siri yang ke-13, tafsir ayat 68. Jadi saya tak panjangkan di sini kerana khutbah ini ringkas. Para jemaah sekalian, kita berada nanti selepas mati di padang mahsyar. Keadaan manusia tidak bergerak, tidak berganjak, hinggalah Allah bertanya kepada kita 4 perkara berkaitan dengan umur kita. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tazulu qadama 'abdin hatta yus'al an 4. Tidak akan terlepas, tidak akan bergerak 2 kaki hamba Allah Taala di mahsyar sehingga ditanya kepadanya 4 perkara. An umurihi fima afnah. Pertama tentang umurnya, di mana kamu habiskan. Aku bagi umur 70 tahun, mau buat apa? Apa yang kamu guna? Wa an syababihi fima abla. Tentang yang kedua, zaman mudamu mengguna untuk apa? Yang ketiga, wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Yang ketiga, harta mu ambil dari mana dan kamu sumbang, kamu nafkah di mana? Yang keempat, wa an ilmihi fima fa'ala. Tentang ilmunya, apakah yang diamalkan dengan ilmu. Hadis ini rawahu At-Tirmizi. Para jemaah sekalian, umur yang berkat sebaiknya bermula sejak muda lagi dengan melakukan kebaikan kerana Allah, menginfakkan harta di jalan Allah dan mengamalkan dengan sebaik-baiknya ilmu, mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang sahabat bertanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang siapakah sebaik-baik manusia. Nabi jawab, man tala umruhu hasuna amaluh. Nabi mengatakan orang yang panjang umur, baik amalannya. Jadi kalau kita umurnya panjang, amalan tak ada, baik mati awal, tak banyak dosa. Dosa banyak dah, hak tu pun. Tapi hak ni lagi banyak dosa. Banyaklah contoh-contoh ulama-ulama yang umurnya pendek tapi keberkatan hidup dia panjang, sebagaimana dicontohkan Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala. Dia mati umur dia 44 atau 45 tahun, tapi umurnya panjang sampai ke saat ini masih lagi orang mengenangi Imam Nawawi. Setiap hari kita dengar orang baca Riyadhus Salihin, orang baca Al-Azkar, orang baca kitab Al-Majmu', macam-macam kitab yang ditinggalkan. Kita mengatakan itulah manusia yang Allah Taala nak muliakan. Umur atas dunia hidupnya pendek tapi umurnya panjang. Maka para jemaah sekalian, jangan kita sia-siakan umur kita, kerana masa tetap berjalan. Kita sentiasa menunggu-nunggu kedatangan malakul maut untuk mencabut nyawa kita. Maka ambillah peluang yang ada ini untuk kita mendekatkan diri kepada Allah. Barakallahu li wa lakum bil Qur'an al-azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين والمسلمات والأحياء منهم والأموات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. فيا عباد الله اتقوا الله. Wahai hamba-hamba Allah, bertakwalah kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan sekali-kali mensia-siakan umur yang ada ini. Jadikanlah umur ini sebagai modal untuk melaksanakan amal soleh dengan sempurna dan ikhlas. Syurga adalah hak Allah. Tetapi berusaha bagi menentukan umur kita ada nilai untuk membawa kita ke syurga adalah tanggungjawab kita. Jadi saya kemukakan kepada tuan-tuan untuk ahli qaryah kita ini, alhamdulillah, masjid kita ni setiap hari, pagi, petang, malam kita ada pengajian majlis ilmu. Kalau tak ada orang, kita ada online. Malanglah bagi orang yang tidak mengambil kesempatan
peluang yang ada ini, jangan tunggu kata orang nak masuk masjid, biar kita masuk berdiri. Orang kata masuklah masjid dengan caca, jangan masuk dengan melentang. Nak sedekah, kita sedekahlah sendiri sebelum orang lain sedekahkan untuk kita. Nak baca Quran, kita baca sendiri, jangan tunggu orang baca, hadiahkan pahala kepada kita. Nak apa lagi kita? Marilah kita ambil peluangnya ketika kita hidup sebelum kita mati, kerana peluang ini ada di tangan tuan-tuan. Kita masih berpeluang meningkatkan amalan, meningkatkan ibadat, dan pada hari Jumaat merupakan gedung selawat. Sebagaimana Nabi kita sallallahu bersabda, perbanyakkanlah selawat pada hari Jumaat. Kata di para ulama Islam, Jumaat selawat itu bermula daripada maghrib Khamis sampai ke maghrib hari ini, Jumaat. Perbanyakkan hijrah kitanya, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kalau boleh sampai ke innaka Hamidum Majid, itu yang terbaik. Jadi jangan leka, jangan lalai, kerana Allah Ta'ala telah perintah kepada Al-Quran, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allah Ta'ala perintahkan, wahai orang beriman, selawat kata Nabi. Ikut sunnah Nabi SAW. Hak Nabi tak suruh, jangan duk buat kan. Ni ada ahli motivasi duk main TikTok ni. Oh, pagi-pagi kita kena sedekahkan Fatihah kepada Nabi. Siapa dia suruh? Pergi cari mana dalil, mana hadis yang Nabi kita ajar sunnah sedekah Fatihah. Nabi suruh selawat, suruh ikut sunnah dia. Kita duk reka cerita kenapa? Maka para jemaah sekalian, sentiasalah kita berselawat ke atas Nabi SAW, kerana perintah Allah dalam Al-Quran tadi yang telah kita baca, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid.